السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه من نصره وتبع والاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan yang masih diberi peluang oleh Allah Taala dengan segala nikmat yang kita kecapi. Mudahan semuanya kita dapat melaksanakan, menggunakannya kepada ketaatan, ketakwaan dan juga meninggikan darjat kita di sisi Allah Taala dan mencari redha Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sambung pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi. Kita dalam tajuk keutamaan bulan Sya'ban. Walaupun kita masih berada di bulan Rejab yang bulan Sya'ban akan datang, tapi sentiasa diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepentingan Sya'ban seperti didoakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sering dijadikan bulan Sya'ban bulan yang lebih banyak Nabi berpuasa berbanding bulan-bulan yang lain. Apabila ditanya kenapa ya Rasulullah terlalu lebih banyak puasa berbanding bulan lain di bulan Sya'ban ni, Nabi jawab, kerana bulan Sya'ban sering dilupakan oleh manusia kerana dia berada di antara dua bulan yang hebat, Rejab dan Ramadan. Berarti Sya'ban ni orang leka, tak peduli. Maka Nabi nak upgradekan pandangan orang supaya nampak Sya'ban ni juga hebat. Maka Nabi juga beramal pada bulan Sya'ban. Bukan kerana Sya'ban tak ada fadilat orang tak amal. Tak, orang tak tahu. Jadi Nabi nak bagi tahu, Nabi perbanyakkan amalan, highlightkan amalan di bulan Sya'ban supaya yang dah beramal di bulan Rejab jangan tinggal di Sya'ban, teruskan juga, banyakkan juga. Dan teruskan lagi banyak. Bukanlah draftnya tinggi, rendah sebulan, lepas tu naik pula Ramadan. Tak, draftnya biarlah daripada Rejab tu mula naik, Sya'ban lagi naik, Ramadan lagilah berganda-ganda naiknya. Itu kepentingan bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ni mungkin sebelum ni dah disebutkan beberapa kelebihannya. Antaranya bulan Sya'ban dinamakan dengan berbagai-bagai nama, macam-macam nama, banyak nama. Dalam bahasa Arab, kalau yang menamakan dengan banyak, mungkin banyak kebaikan benda tu. Seperti nama Nabi Muhammad lah yang paling banyak. Kerana sifat mulia pada Nabi itu banyak, maka namanya pun jadi banyak. Jadi sifat tu akan diubah jadi nama. Macam kita mungkin guna juga. Pak Haji mana? Mat tu yang rajin. Oh, rajin tu, si rajin. Nama dia. Si pemurah. Tu mungkin dipanggil dengan nama-nama dia juga. Sifat akan jadi nama. Begitu sifat mulia Nabi menjadi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah nama Quran, mulia hebat Quran, banyak nama Quran. Nur lah, syifa lah, huda lah dan sebagainya.
Dan banyaknya kemuliaan bulan Syaban, banyaknya nama bulan Syaban. Antaranya Syahrul Maghfirah. Dinamakan bulan Syaban sebagai bulan Maghfirah, bulan keampunan. Memang Allah nak curahkan keampunan di bulan Syaban, terutama pada malam nisfu Syaban. Akan disebutkan tentang kelebihannya nanti. Dan bulan tersebut bulan syafaat. Syafaat lah Melayu kita, syafaat. Kenapa? Mampu bulan tersebut, amal di bulan mampu menjadi syafaat kepada dosa-dosa kita yang lampau dan amalan kita yang lampau. Jadi bulan taqarrub maknanya mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Bulan untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi banyak lagi lah, mungkin saya tak sebut. Bulan Basyashah. Basyashah ni, Basyashatul Iman, terpancar sinaran. Basyashah, sinaran iman. Bulan Basyashah. Okey, kita tengok pada rasanya pertengahan, cuma kita tengok sikit daripada awal tu. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia tulis Abu Umamah Al-Bahi tambah li, Bahili asalnya, tertinggal li tu. Di bawah tajuk lah, perenggan pertama daripada tajuk. Kalau yang ada buku, muka surat 436, muka surat 436. Kita dah baca sampai 437, cuma saya nak ulang sikit. Dia kata, jika bulan Syaban datang, Rasulullah sebut, bersihkanlah jiwa dan baguskanlah niat kamu. Niat apa? Niat untuk bertemu Ramadan. Maksud niat ni bukan nawaitu Saumaradin tu, yang tu niat puasa. Itu niat khusus puasa, tapi azam. Niat dimaksud sini, azam nak masuk Ramadan tu nak buat apa? Aku berazam nak puasa sebaik-baik puasa, aku berazam nak qiyamul lail setiap malam, aku berazam nak gitu. Niat yang makna azam. Tujuan kita nak dapat Ramadan, cita-cita. Tu. Itu yang disebutkan bahawa supaya kita tak lupa ibadah di bulan Syaban, terutama latihan-latihan puasa. Kalaulah Rejab ni mungkin kita buat, katalah ada orang buat banyak hari lah, kan? Ada yang buat Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis sepanjang bulan. Ada yang buat lebih pada tu, tambah yang 3 putih lagi, tambah yang selang-selang hari, mungkin dia rajin dan sebagainya. Syaban lagi banyak bab puasa. Rejab kita dah banyak dah istighfar, dah jadi kebiasaan kita sebulan, maka di Syaban pun teruskan juga istighfar. Cuma tambah lagi perhiasan Syaban, iaitu salawat kepada Nabi. Perbanyakkan salawat. Kenapa? Kerana malam nisfu Syaban lah turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun di bulan Syaban, malam nisfu Syaban. Seolah-olah itu ayat tu ayat berkaitan galakkan orang beriman supaya turut bersalawat pada Nabi. Allah Ta'ala sebut, sungguhnya Allah, para malaikat sentiasa salawat pada Nabi. Wahai orang beriman, seolah kita jom salawat sama-sama. Hendaklah kamu bersalawat kepada Nabi dan ucaplah salam kepadanya. Jadi boleh dikatakan juga bulan Syaban ni bulan salawat, bulan perbanyakkan salawat. Kerana salawat ni memanglah tak ada waktunya, nak bila-bila pun ahlan wa sahlan. Bulan Rejab nak salawat boleh? Boleh. Nak banyak bulan Rejab? Boleh. Tak ada istilah kata tak boleh salawat bulan ni banyak-banyak. Tak ada. Cuma di Syaban tu lebih perhatian khusus kita pada salawat. Kan? Bagi orang yang istiqamah, mungkin ramai di dalam kuliah ni, ramai istiqamah sehari 1000 salawat mungkin. Kan? Mungkin itu amalan salawatnya pendek-pendek. Tak apa. Buat, kalau bulan Syaban, buat 1000 dan lebih sikit. Berapa sikit tu yang lebih, terpulang. Tapi kalau ada masa lagi, kalau boleh baca salawat yang berbagai-bagai salawat. Yang istiqamah 1000 tu, mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wasallim. Itu 1000. Okey, silakan.
Habis tu tambah dengan salawat yang lain, tafrijiyahnya, salawat banyak lagi nama-nama salawat yang lain, syifa ke, salawat fatih ke, salawat macam-macam. Baca yang ni 10 kali, 10 kali, pandai-pandai lah. Kita aturkan yang mana kita mampu. Supaya kita pelbagai. Dan setiap salawat tu ada kandungan-kandungan yang berbeza-beza, kelebihan yang berbeza-beza. Contoh salawat syifa mungkin khusus tentang syifa, tentang kesihatan, kan? Jadi ada kelebihannya di situ. Maka yang tu pun kita baca 10 kali ke, 100 kali ke, ataupun tambah lagi tafrijiyah, ada juga kelebihan dia yang lain. Sebab para ulama menciptakan salawat diselangi salawat dengan doa. Ada dalam salat tu doa juga, kan? Kenapa diselang dengan doa? Kerana salawat kita tahu bahawa salawat Allah takkan reject salawat kita, takkan tolak, takkan hapus daripada catatan kita bersalawat. Adapun amalan lain mungkin terpadam. Semayang kita tah-tah timbul riak, ujub, apa segala, dosa takabur dan sebagainya, terpadam pahala semayang, habis kosong. Begitulah puasa kita, sunat punya banyak, tiba-tiba jadi riak, takabur, padam dosa, padam kita punya pahala puasa tu. Begitulah amalan lain, sedekah dan sebagainya. Tapi bab salawat tak, Allah takkan padam, takkan tolak. Kenapa? Ada beberapa sebab, hikmah, kemungkinan para ulama kata. Yang pertama sekali, kita salawat tu untuk kita hantar kepada kekasih Allah. Tidak ada mana-mana makhluk yang lebih Allah cinta melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, kerana salawat kita pun, kita rasa kita salawat pada Nabi, tapi sebenarnya kita hanya sekadar petik Swiss. Faham tak petik Swiss? Lampu situ. Kita bukanlah pi nyala lampu nyala. Tak, kita petik sana, pam, lampu nyala. Jadi apa salawat? Kita salawat, bukan kita salawat cara langsung sampai pada Nabi, tapi kita minta, ya Allah, sampaikanlah salawat pada Nabi. Jadi kita minta Allah yang sampaikan salawat. Allahumma salli ala. Ya Tuhan, ya Allah, salli, sampaikanlah salawat. Jadi bukan kita langsung salawat. Jadi kita minta Allah sampaikan salawat aku pada Nabi Muhammad. Kita petik suai, Allah sampaikan. Jadi kalaulah benda tu amalan Allah, perbuatan Allah sendiri, takkan Allah nak reject? Allah sendiri buat. Allah takkan tolak. Jadi mungkin itu sebabnya, dan mungkin ada hujah-hujah yang lain. Itu disebutkan bahawa salawat kadang-kadang diselang dengan doa-doa. Salawat Allah terima. Takkan doa yang ada dalam salawat tu Allah nak buang ni aku tak terima. Aku terima yang salawat je, yang doa tak. Allah tak bersifat kedekutnya. Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, dan takkan kurang pun permintaan kekayaan Allah dengan permintaan kita yang banyak. Tak kurang pun. Jadi bulan Syaban juga bulan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah yang turunkan ayat salawat tadi. Okey, kita tengok pada muka surat 437, pertengahan muka surat tu, malam nisfu Sya'ban, perenggan tu. Malam nisfu Sya'ban disebut juga Lailatul Syafa'ah yang kita dah sebut tadi, malam syafaat. Bulan syafaat, malamnya malam nisfu Sya'ban yang hebat, malam tu malam syafaat. Sebagaimana yang diwakilkan dalam satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat untuk umatnya pada malam ke-13 bulan Sya'ban, daripada malam 13 lagi. Bulan sebelum nisfu. Allah memberi 3 syafaat kepadanya. Pada malam ke-14 baginda berdoa lagi, minta syafaat, nak bagi syafaat pada umat. Seperti itu juga Allah memberinya 30 syafaat. Pada malam ke-15 nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban lah, malam 15. Baginda berdoa lagi seperti tadi. Allah memberi semua yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun syafaat itu tidak akan diberikan kepada orang yang masih melakukan maksiat pada malam tu. Malam nisfu Sya'ban Allah ampun segala orang yang minta ampun, kecuali terhalang 2 benda.
Satu, yang masih ada sifat iri hati, dengki, tak maaf orang. Syahanah disebut. Sifat yang ada lagi simpan dendam, tak nak maaf. Kalau macam tu, Allah pun tak maaf engkau. Sebab engkau tak nak maaf orang, engkau kedekut, Allah pun kedekut dengan engkau. Jadi Allah akan buat balas apa yang kita buat pada orang. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah balas sejenis amalan yang kita buat. Kalau kita kedekut, Allah kedekut dengan kita. Kalau kita pemurah, Allah pemurah dengan kita. Kalau kita senang nak maaf, pemurah maaf, Allah pemurah maaf. Kita kedekut maaf, Allah kedekut maaf. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tu bergantung pada amalan orang tu. Dia baik dengan orang, Allah baik dengan dia. Dia jahat dengan orang, Allah pun buatlah unsur-unsur benda yang jahat berlaku kat dia. Bukti juga dalam ayat tentang sifat munafik. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka tipu Allah, orang munafik. Mereka tipu Allah, Allah tipu balik mereka. Jadi Allah guna perkataan sama. Dia tipu, Allah tipu. Tu jaza' min jinsil amal. Allah balas dengan sejenis amalan yang orang tu buat. Dia menipu, Allah tipu dia. Nabi pesan pada seorang wanita, la tuki fayuki Allahu alaiki. Jangan kau sempit pemberian engkau pada orang, kedekutlah. Jangan kedekut, Allah juga kedekut engkau. Kan? Dan Allah akan jadi pemurah kalaulah manusia tu dia pemurah dengan orang, ke sana ke sini, ke sana ke sini, Allah juga macam-macam saluran bagi dia. Sebab dia pemurah. Jadi al-jaza' min jinsi amal. Balasan bergantung pada amalan. Berarti pada malam tersebut orang tu masih ada maksiat dosa pada Allah. Allah nak bagi ampun, engkau macam tak nak aje, macam duk kumpul lagi dosa. Patut berhentilah dosa tu. Allah nak bagi ampun. Sebab syarat taubat ada 3. Salah satunya al-iqlaq, kena tinggal dosa tu. Ni malam tu kau dah buat lagi dosa tu, macam mana Allah nak ampun? Kan? Termasuk tadi syahnah tadi, sifat dendam, membuku lagi. Geram dia, dendam dia, takkan ampun dia. Oh, aku takkan ampun. Kita, orang salah dengan kita. Mana lagi banyak kesalahan orang pada kita dengan kesalahan kita pada Allah. Rasa-rasa kesalahan kita lagi 1000 kali ganda daripada orang buat silap kita. Mungkin orang buat silap kita seorang tu je, 2-3 orang tu je. Kita punya salah dengan Allah daripada kita balik sampai umur sekarang, tak boleh nak list, tak ingat dah nak list, banyaknya. Kan? Yang sikit pun kita tak nak maafkan, orang tu sikit, 2-3-4 orang je yang buat salah kita, mungkin 10 orang je. Pun kita tak nak maaf, Allah macam mana nak bagi yang banyak tu nak ampun? Maka kita jadilah pemurah. Pemurah memberi kemaafan. 2 malam Allah tawarkan supaya kita jadi pemurah, memberi kemaafan. Malam nisfu Sya'ban dan juga malam Lailatul Qadar. Sama juga. Allah akan ampun semua. Tapi kalau engkau ada lagi membuku dalam hati, dendam, tak nak maaf, Allah pun tak bagi. Kan? Itu jadi halangan. Yang kedua, perbuatan maksiat. Dan perbuatan maksiat antaranya yang besarnya, macam-macam lah maksiat ni kan. Macam-macam nak curi ke, zina ke, na'udzubillah, apa je lah, cakap kotor dan sebagainya. Lebih-lebih lagi derhaka pada ibu. Yang ni penghalang paling besar, dinding paling tebal kali, terhalangnya. Terhalang syafaat daripada Allah Ta'ala, syafaat daripada malam nisfu tu. Kalau ada derhaka lagi, habis. Jadi awal-awal kita prepare supaya kita langsailah kesilapan, salah silap kita dengan mak kita. Juga kita ingatkan pada anak pada kita. Kita ni ibu-ibu belaka ni, dengan bapa ibu samalah, kenapa ingatkan. Dan sebolehnya kita lah, kadang-kadang ialah kita geram anak kita buat macam tu, macam ni, macam tu, macam ni, geram je. Kalau boleh kita paksa untuk leraikan, buang benda tu. Maaf siap-siap lah, supaya dia pun selamat, kita pun dapat faedah.
Kalau kita kata no, lagi dia tak lutut depan aku, kan? Tak melutut depan aku takkan maaf. Anak aku buat macam ni, kan? Kalau macam tu, tata Allah pun kata selagi macam tu juga, kedekut juga Allah pun tak nak bagi juga. Jadi jangan ya. Malam sebab tu memang berat, beban, tapi nak maafkan orang ni bukan senang kan? Oh, dia buat senang-senang dengan kita, maki hamun kita, fitnah kita, bukan senang. Iyalah, nak masuk syurga senang ke? Kan? Nak masuk syurga senang ke? Sifat syurga, ahli syurga, salah satu Allah sebut afina anin nas, al-afina anin nas. Suka maaf orang. Dan itu yang ada pada Nabi dan orang-orang yang berjaya sekeliling Nabi, di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Pasti kena ada benda tu. Tak ada benda tu, belum pasti dia berjaya. Susah lah nak berjaya, kerana dia kedekut nak maaf, seolah-olah dia tak nak menerima kemurahan Allah nak maaf. Allah pun kedekut dengan dia. Tu. Tapi adab kita ialah adab kita, yang orang buat salah pada kita, kita maaf. Tapi adab kita buat salah dengan orang, kita yang buat salah, kita kena minta maaf. Jangan kata tak apalah dia ustaz kan, tak apalah dia ni rajin pergi kuliah, dia mesti maaf dah, tak payah minta maaf lah. Tak boleh. Kalau kita salah dengan dia dan dia tahu kesalahan tu daripada kita, kena minta maaf peribadi. Maksudnya minta secara khusus dengan dia. Minta maaf kesalahan kita gini. Dan kalaulah dia tak tahu kesalahan kita, tapi kita buat jahat pada dia, kita kutuk belakang, kita fitnah dia, kan? Tapi dia tak tahu kita yang sebar, kita yang buat. Sekadar cukup dengan minta maaf umum, minta maaf selamat hari raya, minta maaf selamat malam nisfu Syaban, minta maaf, kan? Umum, tak sebut aku buat ni, aku buat tu. Kalau sebut lagi besar bomnya, kan? Meletup lagi besar. Oh, engkau rupanya. Aku pula, dia pula kata aku tak nak maaf lah, kan? Pula. Jadi kalau dia tak tahu, kita minta secara umum, kan? Dan kita minta ampun pada Allah Ta'ala, cukup. Dan juga kalau kita buat salah dengan satu orang tu, tapi dia tak tahu ke mana dah, mati ke hidup ke, tak tahu dah duduk mana, lost contact dah. Dengar-dengar, mungkin dengar lah, tata dia dah mati dah, kena COVID ni, kan? Jadi kita sentiasalah bayar dah pada dia. Bayar macam, orang kata apa? Bayar tu macam saman ke apa, kan? Ganti rugi. Dulu kita buat salah dengan dia, macam mana nak bayar? Iaitu doa, istighfarkan untuk dia, buat kebajikan untuk dia. Dalam tahlil ke kita buat hadiah Quran pada dia, kalau kita ingat nama dia. Tak ingat dah Ustaz, zaman sekolah menengah tu, zaman dulu letak paku payung atas kursi tu, kan? Ni cerita orang lelaki lah, orang perempuan mungkin tak buat yang tu, kan? Orang lelaki member berdiri, Ustaz masuk, kan? Letak paku payung, dia duduk, oh sakit, kena paku payung, nanya kawan. Yalah, kita sonok-sonok, tapi mungkin terlekatlah hati dia, sakit hati dia, kan? Maka dosa tu takkan terampun kalau dia tak maaf. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Tak, lost contact dah, tak meninggal dah, kan? Jadi kita doakan untuk dia, tahlil nama dia. Kalau tak ingat nama, tak teringat lah, pernah macam-macam lah kita nakai dulu, kan? Kena orang tu, kena orang ni dan sebagainya. Maka kita umumkan, ya Allah, ampunlah dosa mereka, ataupun hadiahkan pahala ini kepada mereka-mereka yang berhak menuntut pahala dariku, kan? Ya. Ya. Terpulang pada kita. Orang tipu kita 1,000, kita rasa macam lah, oh 100,000 banyak, yang banyaknya. Kita terpulang pada kita, kalau kita sanggup maaf, dia ada dua. Satu maaf, satu halal. Dua benda. Maaf dan halal. Kalau maaf saja mungkin kita tak halalkan. Kita maaf sebab dia tipu kita. Maaf kerana tipu. Tapi duit mana? Mai balik. Faham? Tak semesti maaf tu tak payah tak tuntut dah duit. Kita maaf kerana kesalahan dia tipu, kesalahan dia tak bayar tepat janji. Itu dosa. Kita maaf yang tu. Tapi duit mana? Hutang mai, kan?
Ataupun kita dua-dua sekali, maaf dan halal. Tak payah, aku tak nak tuntut apa-apa dah. Duit tu kau ambil lah, halalkan untuk kau. Itu kita maaf dan halal. Itu lagilah besar pahalanya. Dah, itu hak kita kan. Dia yang salah, dia yang tipu, dia yang kita akan menuntut, boleh tuntut pahala daripada dia. Tuntut sekadar duit yang dia buat lari tu. Kalau Allah hitung duit 100,000 tu kadarnya 100,000 pahala, kita boleh tuntut 100,000 pahala kan. Cuma kita takut tu lah kan. Kita boleh maaf, kita maafkan, tapi nak tuntut boleh tuntut. Yalah, yalah, kita kalau kenal dia, tahu dia di mana, kita kena tuntut lah. Ni benda ni akan melibatkan akhirat nanti, kau rugi nanti. Kau kena bertunai lah balik, bayarlah hutang kan. Sebab saya ada dengar orang cakap kalau kita tak lepaskan salahkan dia, urusan kita masuk syurga pun terpilih, tertangguh sebab kita nak tuntut dengan dia. Yalah, tak macam tu. Dia yang terhalang masuk syurganya kerana ada tuntutan. Hadis muflis tu kan, hadis muflis tu yang Nabi sebut, orang tu banyak pahala, semua dia buat, sembahyang, puasa, zakat, segala lengkap. Bangkit di akhirat, orang tu hutang, orang ni yang dia hutang datang tuntut, dia pinjam barang tak bagi balik, datang tuntut pahala. Jadi yang lambatnya dia yang mungkin akhirnya pahala dia dah habis, ada lagi orang tuntut. Orang hutang RM10, dia datang tuntut, aku dah tak ada pahala nak bayar. Tak ada, engkau ambil lah dosa aku kadar RM10, ambil lah dosa aku kadar RM100,000. Nah, ambil dosa aku, longgok ke dia. Cuma waktu tu Allah akan offer, kalau lah Allah nak selamatkan si dia tu dengan yang menuntut. Yang menuntut berhak dapat pahala, Allah tak larang nak tuntut-tuntut dah. Dan yang dituntut ni akan jadi muflis, habis pahala. Tapi kalau Allah masih nak selamatkan dia, Allah offer pada yang menuntut. Hai yang menuntut, kau tengok belah sana, oh istana hebat, cantik, wangi, bercahaya. Tu untuk Nabi mana? Dia tanya. Allah kata tak, bukan untuk Nabi, untuk orang yang macam kamu, kalau boleh bayar harganya. Harga, duit tak laku dah sekarang, nak bayar harga apa? Harganya adalah kemaafan. Kau jangan tuntut, maafkan dia. Di akhirat, sampai akhirat Allah suruh maaf. Baiklah, aku maafkan dia kan, nak dapat yang tu. Allah kata, pahala kau boleh ambil daripada dia lagi banyak ni, juta ni. Kau nak syurga ke nak pahala sejuta? Dah, tak nak tuntut, batal tuntutan, nak syurga terus. Maka Allah kata, pimpinlah dua-dua kamu masuk syurga kan. Kita rasa, takkan nak jalan sekali, dia geram dia hutang juta lari, nak pegang tangan masuk syurga, no way lah kan. Tak, bila dalam syurga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, Allah dah bersih dah benda ni, dendam, iri hati, sakit hati, cemburu ke apa, tak ada. Syurga tu tak ada apa dah, bersih hati kita. Dulu sampai orang yang dibunuh jumpa dengan pembunuh dia kat dunia lu, masuk syurga juga dia pun kan. Sebab dulu dia bertaubat, dia masuk Islam, ataupun dia daripada tak Islam masuk Islam, masa dia bunuh tu tak Islam, betul dia masuk Islam, Allah padam semua dosa, masuk syurga, tak ada dendam dah. Yang kau bunuh aku tu berdemak bagi sekali, tak ada. Jadi terpulang pada kita, hak kita nak halal, nak maaf di dunia, ada Allah sediakan pahala. Dah, aku nak tuntut juga, okey, berhak, kita tak salah. Yang dia yang lari itu, yang tipu tu salah. Terpulang pilihan kita kan. Jadi itulah, kita boleh maaf sampai malam nisfu Syaban, orang hutang tak bayar, dah maaf lain, halal lain. Saya boleh maaf kerana dia tipu, dia tak bayar lebih waktu dia, tapi tak halal lagi. Tak menghalalkan tu tak dikira jadi penghalang kemaafan. Sebab itu hak kita, duit tu hak kita kan. Kita boleh tuntut walaupun malam nisfu Syaban tak halal kan, malam Lailatul Qadar kita tak halal, dah, itu tak jadi halangan. Yang menjadi halangan tak maaf.
Kan? Kalau sanggup, berat kita nak maafkan dia, dia buat teruk sangat pada kita. Sanggup, Allah lagi sanggup dosa kita bertimbun-timbun tu. Lagi senang Allah nak maafkan. Itu balasan Allah Ta'ala. Kan? Malam nisfu Sya'ban disebutkan juga Lailatul Maghfirah, malam ke pengampunan. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengampuni semua dosa hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban kecuali dosa orang musyrik. Ini satu lagi halangan dia. Tadi saya sebut tadi pada syahan yang ada dendam, sakit hati semua, dan yang kedua yang syirik, buat perbuatan syirik, dan juga yang tadi ni boleh masuk yang maksiat. Dan juga orang bermusuhan. Musuhan itu adalah syahinah tu yang masih nak bermusuh, tak nak pilih maaf-maaf, no, tak nak maaf. Tu. Ini penghalang besar. Asyahin, orang yang ada sakit dendam dan sebagainya lagi. Masya Allah. Bukan senang kita nak dapat, nak reda hati kita. Antara satu doa yang Nabi sering minta dalam kitab Al-Adabul Mufrad, riwayat Imam Bukhari, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi doa 5 benda. Ya Allah, aku minta padamu, dalam bahasa Arabnya, Allahumma inni as'aluka sihhata, sihat. Ya Allah, aku minta kesihatan. Catit Melayu tak apa. Ya Allah, aku mohon pada engkau kesihatan. Wal iffata, yang kedua, iffah, kehormatan. Penghormatan, itulah terjemahnya. Iffah ni penghormatan diri, daripada tercemar maruah, terlibat dengan benda yang menjatuhkan maruah. Tak mahu, minta terpelihara daripada kehormatan, menjaga kehormatan diri. Dan yang ketiga, minta al-amanah, sifat amanah. Dan yang keempat, minta husnul khuluq, akhlak baik, akhlak cantik, akhlak murni. Husnul khuluq. Yang keempat, ar-ridha bil qadar, redha terhadap takdir, hati tenang dengan takdir. 5 benda Nabi doa. Dan kata Abdullah bin Amr, Nabi sering doa ni. Sering, maksud selalulah. Allahumma inni as'aluka sihhata wal iffata wal amanata wa husnul khuluqi war ridha bil qadari. 5 benda. Ya Allah, aku minta pada engkau kesihatan, kehormatan diri, sifat amanah, akhlak yang mulia, dan juga redha terhadap takdir. Kenapa orang tipu kita? Redha, tenang. Kita tahu itu Allah takdirkan kepada kita. Kan? Bukan berarti tenang tu tak payah tuntut. Tuntut hak kita. Silakan tuntut. Apa tu? Contoh Sayyidina Abu Bakar menuntut janji, walaupun janji itu ialah dengan orang kafir. Dia janji, kalaulah Rom boleh menang, engkau bayar kat aku 100 ekor unta. Jadi macam pertaruhan judi pula. Kan? Mulanya dia pertaruh 10 ekor. Kalau Rom menang, kau bayar aku 10. Kalau Parsi menang, aku bayar engkau 10 ekor. Kan? Taruhan. Jadi Sayyidina Abu Bakar cerita pada Nabi. Nabi kata, alah 10 je, tambahlah 100. Dia pergi bincang, 100. Okey, setuju 100. Macam bertaruhan, macam judi. Kan? Setelah menang sungguh dan dah turun ayat tentang judi haram, kan? Tentang judi. Sebelum tu masih judi, tak ada ayat tentang haram judi lagi. Sebab tu Nabi suruh tambah 100. Bila turun ayat tentang haram judi, maka Nabi suruh pergi tuntut, tapi dia ambil dan tak bagi, tak guna untuk dia bagi semua gitu je. Kan? Jadi menuntut tu maksudnya boleh tuntut hak kita. Kalau hak kita, boleh tuntut hak kita. Okey. Seterusnya, Sya'ban disebutkan juga Lailatul Itq,
hijab Arabnya ain taqaf. Itqun minan nar kita sebut kan. Selalu orang kata 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, yang ketiga itqun minan nar. Itqun tu makna pembebasan daripada api neraka. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Ishaq. Jadi tengok semua dalil-dalil hadis. Walaupun hadis ni kebanyakan diiktiraf sebagai hadis dhaif, tapi dalam bab fadail amal, untuk kita beramal. Jangan kata tak ada langsung kelebihan nisfu Sya'ban, mengarut. Orang yang menafikan macam ni seolah dia menafikan kelebihan Allah nak bagi. Allah nak bagi, dia kata tak payah, dia yang tak dapat. Kan? Kita yakin malam ni, malam nisfu Sya'ban ni malam yang sangat hebat. Jangan kita abai malam tu seperti amalan kita pada malam lain. Biar lebih sikit. Sebab tu ulama kita buat 3 kali Yasin. Bagi lebih. Biasa malam Jumaat pun 1 kali Yasin. Malam ni buat 3. Bagi lebih sikit. Bukanlah hadis Nabi suruh buat 3. Tak. Ustaz 3 sikit Ustaz. Buat apa? 10. Silakan 100 pun. Kan? Kau nak buat 100 Yasin. Buat lah. Yang penting banyakkan amal ibadah pada malam tu diselangi dengan doa-doa, zikir-zikir. Tak nak baca Yasin lah Ustaz, nak baca Baqarah. Baca lah. Silakan. Nak khatam terus 30 juzuk, silakan. Yang penting hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Baca Baqarah pun ibadah, baca Kahfi pun ibadah. Kan? Tapi memudahkan kita nak buat ibadah, mungkin kita pilih Yasin kerana kelebihan Yasin itu sendiri qalbul Quran. Jadi disebut malam itqu, malam pembebasan, sebagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Ishaq dari Anas dan Malik radhiyallahu anhu. Nanti kita tengok sampai nisfu Sya'ban, puak-puak Wahabi ni melenting. Tak ada bid'ah, ini khurafat lah, tahayul lah, apa segala ni. Mesti keluar mai lah. Jadi kita dah pegang pada dasar, ada dalam kitab, ada dalam ilmu ni, tak payah nak goyah lagi. Alamak Ustaz, macam mana Ustaz? Nak tanya Ustaz, ni ada orang hantar ni bid'ah ni, macam mana ni? Tak payahlah, penat nak jawab dah. Kita dah pegang, ada dalil, ada amalan, ada kelebihan. Engkau nak kata bid'ah, kau punya pasal. Aku tetap nak buat amalan. Kita buat je. Kan? Tahlil tak sampai, cukup dah, tak payah nak risau lagi dah. Tinggalkan benda tu, biar dia cakap seorang-seorang, kita buat. Kan? Kita tetap buat. Kan? Dia bercerita, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita bahawa Rasulullah SAW pernah menyuruhnya pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha untuk satu keperluan. Anas berkata kepada Aisyah, cepatlah. Anas berkata kepada Aisyah, cepatlah kerana saya meninggalkan Rasulullah SAW sedang membicarakan malam nisfu Sya'ban. Dia tak nak tinggal. Jadi Rasulullah suruh pergi buat apa satu. Jadi dia kata cepatlah sebab dia nak balik dengar lagi ceramah Nabi tentang nisfu Sya'ban. Maksudnya kalau malam tu tak ada apa kelebihan, buat apa Nabi nak cakap malam tu kan tentang malam nisfu Sya'ban. Tak payah nak cerita macam malam 13 ke 12 ke 10 Sya'ban. Pasti ada kelebihan, keistimewaan kerana Nabi bercerita tentang tu. Seperti Nabi selalu bercerita tentang Ramadan. Ramadan hebat begini, begitu, begini. Pasti ada kelebihan. Kalau tak ada kelebihan apa Ramadan, takkan Nabi nak cakap. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadanya, duduklah, saya akan menyampaikan pada anda hadis tentang nisfu Sya'ban. Ada ilmu pada Aisyah ni, dah ada ilmu dah tentang nisfu Sya'ban. Nak cerita pada Anas. Pada satu malam dia cerita nisfu Sya'ban dulu. Pada satu malam, kebetulan ia adalah malam giliran Nabi di rumah dia, Aisyah radhiyallahu anha. Pada malam itu, Rasulullah SAW tengah malam, agak tengah malam sikit, Aisyah dah tidur. Rasulullah SAW masuk ke rumah dengan memakai baju mantel. Apa dia mantel? Tebal kot, baju sejuk kot. Kan? Pada malam itu, saya terjaga. Tetapi saya tidak menemui baginda berada di sini. Dia jaga malam, tengok-tengok Nabi dah tak ada tempat tidur. Dia dah timbul rasa syak wasangka. Dah cemburu tu datang. Nabi pergi rumah perempuan lain ni. Isteri dia yang lain ni. Kan? Dia cemburu. Biasa dia jaga malam tengok Nabi semayang. Duk ada. Ni kata Nabi tak ada.
Saya mengira baginda pasti pergi mengunjungi hamba perempuannya yang bernama Al-Qibtiyah. Siapa dia? Maria Qibtiyah. Awalnya hamba, tapi Nabi merdeka dan Nabi kahwin. Yang lahir daripada Maria Qibtiyah namanya Ibrahim, anak baginda Nabi tapi meninggal masa kecil. Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah adalah asalnya hamba Muqawqis, Raja Muqawqis ni Raja Mesir. Bila Nabi hantar surat pada Raja Mesir, ajak dia masuk Islam. Dia terima elok surat Nabi. Lepas tu dia hantar hadiah. Salah satunya gundik dia, itulah perempuan Maria Qibtiyah ni, yang sangat dia sayang, yang sangat cantik, dia hantar pada Nabi. Hadiah pada Nabi. Masih status hamba. Dan beberapa uqayyah emas lah, jenis emas, bunga emas ni hantar pada Nabi. Banyak lagi hadiah-hadiah. Jadi sebab tu Mesir terkenal dengan orang yang cinta pada Nabi, sayang pada Nabi. Bayangkan kita ni kalau bergaduh kan, kalau kita ni orang cucuk lagi, apa lagi nak tunggu, tumbuk apa lagi nak simbah air panas semua kan, cucuk lagi. Tapi orang Mesir bila nampak bergaduh, sallu alal habib, sallu ala nabi, Allahumma salli alaihi. Jadi nak tumbuk ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, tak jadi balik. Kerana kena salawatnya balik. Terkenal mereka ni ada hubungan rapat dengan Rasulullah SAW sejak Nabi Ibrahim lagi. Kerana salah seorang isteri Nabi Ibrahim, Sayyidina Hajar, mak Ismail adalah daripada orang Mesir. Jadi Nabi selalu kenang, oh orang Mesir ni sangat sayang. Dan Nabi pesan, kalau kamu pergi Mesir, nasihat mereka dengan penuh kasih sayang. Kan? Jadi Maria Qibtiyah ni adalah hamba yang hadiah daripada Raja Mesir kepada baginda Nabi SAW. Lalu saya keluar melewati di depan masjid. Tiba-tiba kaki saya menyandung Rasulullah SAW yang saat itu sedang berdoa. Iaitu dekat dengan tak salah pukul bakek. Jiwaku tunduk kepadamu, Nabi berdoa dalam masjid. Hatiku beriman padamu. Inilah tanganku dan apa yang aku sembunyikan dalam diriku. Wahai yang maha agung, ampunilah dosa-dosaku. Wajahku bersujud padamu, duhai yang maha pencipta. Ini doa Nabi SAW. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Menangis. Ini satu riwayat yang Nabi doa. Riwayat lain yang Nabi pergi ziarah makam Baqi'. Saya Aisyah keluar juga, rasa macam geram, cemburu ni. Keluar pergi tengok Rasulullah berdoa di depan antara masjid dengan kubur Baqi'. Angkat tangan tinggi-tinggi, bagi salam pada kubur dan doa-doa. Jadi Aisyah pun tak jadi nak serang lah kan. Maksudnya nak marah tadi. Baginda mengangkat kepalanya lalu berdoa lagi, ya Allah, berilah aku hati yang bersih dari perbuatan syirik, kufur dan dari perbuatan-perbuatan orang yang celaka. Baginda lalu sujud sambil berdoa, Tuhanku, aku berlindung kepada keredaanmu dari murkamu. Maksud faham tu? Aku berlindung dari engkau daripada kemurkaanmu dengan berkat keredaanmu. Dengan keredaanmu supaya engkau jangan murka aku. Seolah minta dua, serampang dua mata, minta Allah redha, jangan murka. Aku berlindung pada keampunanmu dari siksamu. Aku berlindung dengan keampunanmu daripada siksaanmu. Jangan siksa aku, berilah keampunan. Aku tidak mampu memujimu seperti engkau memuji dirimu sendiri. Tak mampu nak puji selayaknya seperti mana engkau yang maha tahu tentang mulia diri engkau, engkau yang puji diri engkau yang layaknya kan? Tak ada makhluk lain, tak ada yang sangat lebih tepat mengenali diri Allah kecuali Allah tu sendiri. Zat Allah sendiri yang kenal zatnya. Kita kenal takadar daripada Quran, daripada ni. Itu bukanlah sebenar-benar yang lebih tepat lagi. Allah je yang maha mengetahui. Aku hanya mampu berkata seperti apa yang diucapkan saudaraku Daud, Nabi Daud AS. Ku benamkan wajahku ke dalam tanah kerana keagungan Tuhanku. Lalu baginda mengangkat kepalanya kembali. Baginda berkata, wahai Humaira. Siapa dia Humaira? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, itu panggilan manja, panggilan mesra. Apakah kamu tidak tahu bahawa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban? Pada malam ini Allah membebaskan hamba-hambanya
dari neraka sebanyak bilangan bulu kambing, kecuali 6 orang. Maksud tak dapat ampun ni orang ni. Sebanyak bulu kambing, dalam riwayat lain sebut bulu kambing kaum Mudar. Kaum Mudar ni bangsa Arab. Kaum Mudar bangsa yang paling ramai, kaum Mudar di kalangan bangsa-bangsa Arab yang ada sekitar Madinah. Dan mereka ni penternak yang paling maju, banyak kambing. Jadi kalau nak cerita banyak ni, cerita kambing kaum Mudar. Banyak macam kambing orang Mudar. Nak sebut banyak. Nabi kata Allah akan bebaskan ahli neraka sebanyak bulu kambing kaum Mudar. Maksud banyaklah. Kan? Kecuali 6 orang yang takkan dapat. Siapa dia? Yang pertama, penagih arak, duk minum lagi malam tu. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, orang yang menyakiti kedua orang tua derhaka. Yang ketiga, orang yang melakukan zina lagi malam tu, masih terlibat dengan hubungan dosa pada malam tersebut, tak mau taubat lagi, duk buat lagi. Orang yang memutuskan silaturahim, tak minta ampun maaf lagi. Kan, kita duk gaduh dengan abang adik kita, tak minta maaf. Awal-awal lagi masuk ni Syakban, kita dah cari jalan macam mana nak mendepan dengan dia, nak minta maaf. Cari jalan. Kan? Dan judi, orang yang duk main judi lagi. Dan orang yang suka marah-marah tanpa alasan. Sikit-sikit nak maki hamun, sikit-sikit nak peking. Kan? Kesalahan kecil je tu. Kesalahan kecil je. Bab selipar kasut dia orang pijak, bergaduh tu dia ambil batu nak baling tu. Selipar dia orang pijak je pun. Kan? Kadang ada orang macam tu, dia punya pelit kedekut sangat, berkira-kira sangat, sampai hal kecil tu pun nak bergaduh besar. Ini sebenarnya sifat munafik. Kalau ada dalam hati orang tu macam tu, berarti dia masih ada sifat munafik. Sifat munafik, idza khasama fajara. Bila dia bertekak, hal kecil, selisih sikit je, tapi sampai bergaduh nak buat benda jahat. Kan? Kesilapan kecil sikit, kalau patut, okeylah, maaf lah. Dah lah selesai ni. Orang munafik, benda kecil dan besar akan bagi meletup-letup. Orang beriman, benda yang besar tu dia selesaikan secara kecil-kecil je. Benda kes besar tapi maafkan gitu. Tu berimannya. Jadi marah tanpa alasan. Hati dia tak bersih lagi, tak maafkan orang lagi, nak bergaduh lagi. Itu. 6. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita langsai ataupun selesai daripada sifat-sifat diri kita yang seumpama ni. Allahu Akbar. Malam nisfu Sya'ban dinamakan juga malam qismatu wat taqdir. Qismah makna pembahagian. Allah nak bahagi-bahagi berapa banyak kita dapat. Malam bajet lah kan, bajet macam bajet ekonomi lah pula kan. Tahun depan untuk ni apa juta. Ini malam bajet. Allah nak nyatakan engkau umur ada lagi 10 tahun, rezeki engkau ada lagi berapa juta. Demikian-demikianlah, macam-macam Allah peruntukkan. Dan penentuan takdir, ditentukan gini-gini, sakit engkau akan sakit 2 kali 3 kali macam ni kena, contohnya. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Atha bin Yasar rahimahullahu taala, seorang tabi'in, bahawa jika datang malam nisfu Sya'ban, malaikat maut menghapuskan daftar orang yang seharusnya meninggal pada bulan itu untuk dimajukan ke bulan Sya'ban tahun berikutnya. Kan? Mudah-mudahan kita dapat panjang umur lagi 24 Sya'ban depan pula. Tapi ialah, bila dah sampai takdir, amal pun tetap Allah matikan jugalah. Dan mungkin juga kalau takdir dia nak mati bulan Sya'ban tahun ni, atau Ramadan atau tahun ni, mungkin malam tu dia jadi sakit, tak dapat amal. Allah buat. Allah takdir tu dia tak jadi beramal. Dia sakit ke, dia demam ke, dia pengsan ke, kan, kena koma ke malam tu, tak jadi amal kerana Allah nak matikan dia tahun tu. Seperti para ulama sebut, siapa yang amalkan apa dia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Dia tak akan mati pada hari itu. 7 kali ulang fa in tawallaw.
Tapi kalau takdir dia nak Allah nak mati, dia lupa nak baca. Hari ni baca tak? Tak baca, tah sampai kan? Saya pun lupa apa nak baca kan? Boleh jadi itu semua Allah je yang tahu takdirnya kan. Tapi ada kemampuan, ada kekuatan, kita buat kan? Nama-nama mereka dihapuskan dari daftar orang yang seharusnya meninggal pada bulan Sya'ban itu. Kalau Allah nak delay lagi umurnya, maka Allah bagi dia sungguh beramal pada malam tu, Allah terima, dan Allah tunda lagi sampai tahun. Kerana amal soleh yang mereka lakukan, malaikat maut menangguhkan kematian mereka sampai datang perintah Allah Azza wa Jalla kan? Masya Allah. Itu kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tolong ambil perhatian dan tolong ingatkan pada orang lain, kawan-kawan kita yang boleh terima lah. Kita nampak dia ni kepala Wahabi kan? Janganlah hantar, tak payahlah, biar kat dia. Sekali jadi gaduh kita dengan dia kan? Jagalah, tak apa, jaga hubungan dengan dia. Kita mungkin kakak kita, adik kita, abang kita dan sebagainya. Tak naklah gaduh-gaduh, dah tak mau dah nak minta maaf ni, nak gaduh lagi pula. Dia tak nak, dia tak suka nisfu Sya'ban, tak payahlah kan? Kalau agak orang yang boleh terima, kita cerita, kita sampaikan supaya mereka juga dapat beramal dan dapat anugerah kelebihan yang besar pada malam yang hebat nisfu Sya'ban. Wallahu ta'ala alam. Akan datang keutamaan bulan Ramadan. Ada soalan apa? Ya. Ya. Okey, kita yang nak maafkan, power kat kita, kuasa kat kita, kuasa authority tu kat kita. Kita yang nak maaf dan tak, itu tak perlu nak jumpa dia, tak perlu. Kita sekadar, ya Allah, aku maafkan dia, cukup. Aku halalkan harta hutang dia pada aku, boleh, cukup. Tak perlu bagi tahu dia kan? Tak perlu. Bukti hadis Nabi SAW, iaitu seorang lelaki yang Nabi kata, kau nak tengok ahli syurga tak? Nak ya Rasulullah. Dia akan semayang situ, masuk masjid, nanti dia semayang kat tiang tu. Dia tengok siapa, masuklah seorang orang taklah popular, bukanlah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat popular ni, sahabat Nabi, masuk semayang kat situ, tempat Nabi tunjuk. Semua perhati, baguslah semayang dia apa semua kan. Lepas selesai semayang, budak kecil iaitu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, waktu tu dia budak-budak lagi. Dia pergi tanya, wahai tuan, saya ni ada masalah kat rumah, tak nak balik rumah, boleh nak tumpang tidur rumah tuan kan? Boleh. Orang kenal lah dia anak Sayyidina Umar, budak baik. Okeylah, tak apa, jom. Rupanya dia pergi sekadar nak intip apa amalan sahabat ni, sehingga Nabi iktiraf dia awal-awal ahli syurga dia. Pendek ceritanya, tak nampak apa lah, tak nampak apa hebat pada orang lain. Lebih kurang je lah, bangun tahajud, lepas tu pergi subuh, tahajud pergi subuh, tidur juga, sama dengan orang lain. Tapi kenapa Nabi macam beri perhatian iktiraf awal, dia ni tak sebut orang lain, sama aja amalan. Jadi akhirnya dia kata, tak ada masalah apa sebenarnya, cuma nak tengok kenapa Nabi sebut demikian. Dia kata, tak tahulah, saya punya amalan macam tu juga, tak ada lah hebat. Jadi Abdullah bin Umar baru nak keluar pintu, dia panggil sekali, main kejap. Dan kau nak tahu sangat, bukan nak takabur, bukan nak riak tak, tapi mungkin, dia kata, mungkin yang jadi istiqamah saya setiap malam sebelum tidur, termenung tu pagi tadi, jumpa Pak Haji tu, jumpa orang ni, pergi rumah tu, pergi beli barang, gini. Mungkin ada orang tu salah pada kita, salah pada aku, buat silap, buat salah, buat sengaja. Aku angkat tangan, ya Allah, aku maafkan dosa dia, ya Allah, aku maafkan dia, ampunlah dosa dia. Jadi dia tak payah bagi tahu kat orang tu pun, aku dah maafkan engkau. Tak payah bagi tahu. Kadang pada Allah. Orang tu yang patut datang menghadap, bukan sekadar, ya Allah, ampun dosa aku, silap pada dia, aku buat salah pada dia, ampun. Tak boleh kau pergi menghadap dia, kau kena pergi minta maaf daripada dia. Tadi kita sebutlah, kalau dosa yang dia dah tahu kita buat, kita kena menghadap. Dia tahu kita yang sebar WhatsApp tak betul, fitnah, kita yang buat, dia tahu, kita kena menghadap dia lah, minta maaf kan. Sama ada bersemuka ke ataupun dengan WhatsApp kan, kita macam-macam kan, video call ke, benda tu pulang lah.
Tapi kena direct minta maaf dengan dia. Dan kena sebut hal tu. Minta maaf, aku dah tersebar benda tu, tak tahu kata benda tu tak betul. Minta maaf banyak-banyak, minta maaf banyak-banyak. Kan? Kena sebut benda yang kita maaf. Kalau dia tahu, kalau dia tak tahu apa pun, minta maaf secara umum. Jadi hadis tadi ni menunjukkan barulah Sayyidina Abdullah bin Umar kata, ya, yang ni sebabnya. Yang ni puncanya. Punca yang Nabi kata, engkau ahli syurga. Suka maafkan orang. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam sebelum tidur mesti dia fikir dulu. Jalan tadi kena ni, orang cakapnya ni, orang fitnah ke apa segala. Minta, ya Allah, aku maaf. Dan ampunlah dosa dia. Jadi tak payah kita nak bercakap kat orang tu. Kan? Cakap kat orang tu lagi dia timbul bergaduh pula. Apa pula tuduh aku tak cakap pun. Kan? Dah jadi lain pula. Senang kita dengan Allah je. Maafkan. Kan? Apa dia? Halalkan. Kita boleh cakap kat dia. Kalau kita dah halalkan dah, tak payah hutang. Lepas tahun dia bagi pula. Kan? Kita kata saya dulu dah halalkan dah. Terpulanglah dia ambil balik. Kalau dia ambil balik, berarti kita betul-betul ikhlas menghalalkan. Jangan kata halalkan tapi bayar. Okey, main. Kan? Yang pahala tu tak dapat, duit dapatlah, berhaklah. Boleh ambil balik tapi macam pahala menghalalkan tu kosong balik. Kan? Terpulang kita nak yang mana macam Allah offer tadi kan. Kau nak syurga ke nak pahala? Nak tuntut. Dia kata tak nak tuntut, nak syurga. Syurga. Kan? Jadi kalaulah dia kata tak apalah, saya malulah, dah lama ni saya bagi juga, saya tak nak ambil. Kan? Seolah okey, kalau dia kata ni hadiah, kita boleh ambil sekadar hadiah daripada dia. Ataupun dia nak bagi juga, kita ambil, kita bagi pada masjid. Letak sana, letak sini, bukan hak kita. Tak apa. Supaya kita tahu kalau kita tak terima, dia buat kat orang lain macam tu juga. Dia senang-senang buat pula kan. Orang macam ni yang rajin datang kuliah ni, makcik-makcik kuliah Masjid Al-Falah ni, tak apa dia halalkan, tak apa. Saya kenakan makcik tu pula, hajah ni pula, orang tu pula. Kan? Takut dia pandang senang wenang-wenang pula. Jadi kita ambil juga, tak payah cakap kita dah halalkan. Kita ambil tapi jangan guna bukan hak kita. Selalu pada tempat lain. Sana. Boleh juga. Kan? Kita jangan guna untuk kita sebab kita dah halalkan. Tapi kalau boleh, kita pun tahu dia hutang kita kerana dia susah, dia memang usaha cari lambat apa semua, tapi dia bayar juga, kita sedekah balik lah. Maksudnya kita pulangkan balik pada dia. Kita memang dah halalkan dah, tak nak ambil ambil balik pada dia. Yang sengaja nipu, sengaja tak nak bayar hutang, tu dosa dia lah. Dosa dia. Kalau kita sanggup maafkan, kita maaf, kita dapat pahala. Tapi yang duit kita boleh, kalau nak tuntut, tak nak tuntut pun lagi pahala lain pula yang akan dapat. Kan? Wallahu ta'ala alam. Dan malam nisfu Sya'ban kalau kita tengok di Tarim, masya-Allah, jadi malam raya. Dengan ibadah, bukan raya seronok ni, tak. Raya dengan ibadah. Di Mesir pun malam nisfu Sya'ban perarakan besar-besaran. Lepas baca di masjid, dia berarak ramai sambil bersalawat, sambil berzikir, sambil bersalawat, sambil berzikir. Jadi malam tu lampunya bercahaya-cahaya macam malam raya sungguh. Itu tempat-tempat para ulama mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Kita jangan rasa tak ada apa-apa. Jangan rasa tak ada lebih pada yang lain. Sama ajalah dengan malam lain. Berarti kita tak mengagungkan apa yang Allah agungkan. Tak membesarkan apa yang Nabi anggap besar, hebat. Dan para ulama anggap hebat, kita buat tak hebatnya. Kan? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala, hidayah sehingga kita dapat amal pada malam yang mulia tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.